Pembentangan bajet 2017 Jumaat depan dijangka tertumpu kepada komitmen kerajaan untuk mencapai matlamat jangka panjang menjadi sebuah ekonomi berpendapatan tinggi pada 2020. Selain memperlihatkan keupayaan kerajaan untuk mencapai sasaran bajet berimbang selepas mengalami defisit belanjawan sejak 1970, ikuti laporan wartawan Hazel Desmond. Keseimbangan di antara hasil pendapatan dan juga perbelanjaan atau bajet berimbang menjelang 2020. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika mengambil alih teraju Kementerian Kewangan pada akhir 2008 telah pun berikrar untuk menghapuskan jurang di antara hasil pendapatan dan juga perbelanjaan atau defisit belanjawan secara berperingkat. Kemudian ketika menjadi Perdana Menteri pada 2009 telah menjadikan bajet berimbang sebagai salah satu matlamat utama menjelang 2020. Dasar tersebut telah pun menampakkan kemajuan dengan defisit belanjawan berjaya dikurangkan kepada 3.2% pada 2015 daripada 6.7% pada 2009. Namun dengan kejatuhan harga minyak mentah dunia yang berada di luar jangkaan, adakah sasaran bajet berimbang kini hanya tinggal impian? Saya dapatkan pandangan pakar ekonomi. Menurut Ketua Ekonomi MIDF Amanah Investment Bank Berhad, Dr. Kamarudin Mohamad Noor, sukar bagi kerajaan ketika ini untuk bergantung semata-mata kepada pendapatan bagi menyokong sasaran bajet berimbang yang ditetapkan. Situasi pengurangan hasil menuntut kerajaan untuk mengurus perbelanjaan operasi dan pembangunan dengan lebih cekap tanpa memberi kesan ke atas perkara lain seperti kos sara hidup. Dari segi pendapatan bergantung kepada kebanyakannya daripada cukai perolehan daripada syarikat dan pendapatan. Jadi keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu menjejaskan keuntungan syarikat itu sendiri dan menyebabkan hasil cukai itu terjejas. Itu satu. Jadi kalau kita tengok dari perbelanjaan itu sendiri, kita boleh tengok perbelanjaan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kita tengok keadaan negara kita sendiri, maknanya kata kita berada dalam kita panggil sebagai transitory economy untuk negara maju. Jadi saya rasa contohnya perbelanjaan untuk pembangunan modal insan, perbelanjaan untuk segi latihan, perbelanjaan untuk sektor kesihatan adalah suatu perkara yang perlu ditekankan kerana perkara ini adalah merupakan satu pelaburan jangka panjang. Tidak boleh dipotong. Yes, tidak boleh dikurangkan. Jadi untuk mencapai sasaran defisit fiskal ni, adakah pada pandangan doktor perbelanjaan pembangunan ini nanti kerajaan akan potong atau kurangkan atau bagaimana? Saya rasa lebih bergantung kepada satu daripada segi unjuran pendapatan pada tahun yang akan datang. Kedua, dari segi memastikan perbelanjaan yang diberikan itu pada sektor yang memberikan impak dari segi multiplier kepada ekonomi itu sendiri dan juga kepada rakyat. Paling utama katanya, kerajaan kekal fokus untuk membasmi ketirisan dalam perbelanjaan. Walaupun sukar, sasaran bajet berimbang masih boleh dicapai disokong unjuran harga minyak mentah dunia yang lebih baik pada 2017 dan pemulihan sektor luaran dan harga komoditi. Selaras dengan usaha konsolidasi, kerajaan dijangka terus mencatat defisit yang lebih rendah berbanding KDNK dalam tempoh 4 tahun akan datang. Laporan Hazel Desmond, TV1.